السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، أحبائي أعزني الله وإياكم جميعا، كيف أمسيتم؟ الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الهداية. فأمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali. Terakhir yang kita ketemu adalah pada 1 Muharram. Nah, 1 Muharram, dan kita telah berbincang seputar awal tahun baru Hijriah, tentang perubahan kalender, tentang 1 Muharram dan banyak lagi. Dan kemudian diselangi dengan karamah daripada kisah-kisah para anbiya. Nah, dan juga karamah daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah kita sama-sama kongsikan dan bahaskan beberapa daripada karamah-karamah tersebut. Dan suka untuk kita ingatkan dan tekankan bahawasanya yang namanya menjadi wali Allah itu bukan untuk orang-orang khusus sahaja, tetapi semua orang boleh menjadi wali Allah. Selagi mana kita mempertingkatkan ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jal, maka kita boleh jadi wali Allah in our own selves. Nah, tanpa kita sedari, tanpa kita ketahui, dan tanpa klaim kepada orang, dan tanpa orang mengetahui pun. Bagaimana? Kita dipermudahkan urusan kita, kita dilindungi ketika ada mara bahaya, kita lapar Allah berikan makan, kita haus Allah berikan minum, dan banyak lagi fadilat-fadilat karamah yang boleh berlaku pada seseorang. Dan karamah boleh berlaku bagi setiap daripada kita. Jadi janganlah kita termakankan dengan sebuah sosok individu yang perlu untuk kita sucikan dan agungkan misalnya, yang mana kita kemudian angkat dia lebih daripada derajat yang selayaknya untuk dia dapat. Dan kemudian sepertinya kita ni hanyalah hamba yang daif, lemah, yang hina nista, yang tidak akan dapat sampai kepada satu tahap kewalian misalnya. Tidak. Kewalian Allah dapat berlaku bagi semua hamba Allah. Karamah Allah dapat berlaku bagi semua hamba Allah. Selagi mana kita takwa kepada Allah, lakukan segala perintah dan menjauhi segala larangan, maka biiznillah ta'ala kita akan dapatkan karamah tersebut tanpa kita sedari, tanpa perlu kita ketahui, tanpa perlu kita maklumi, tanpa perlu kita maklumkan kepada orang lain, dan tanpa orang lain maklumkan akan kita. Kita just dipermudahkan urusan kita. Alhamdulillah. Nah, jadi itu dia. Itu adalah satu perkara yang penting yang sama-sama perlu untuk kita sama-sama tekankan biiznillahi ta'ala. And so, 1445, Masya Allah, 1445 Hijriah, umur meningkat. Nah, masing-masing daripada kita, orang istilah Melayu katakan,
Rumah kata pergi, kubur kata mari. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Dan ingatlah bahawasanya umurnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Maka sama-sama kita persiapkan. As-safaru tawil waz-zadu qalil. Perjalanan masih jauh lagi, sedangkan bekalan masih sedikit. Nah, sama-sama kita mempertingkatkan bekalan kita untuk kita menemui Jalla wa Ala. Antum bayangkan ketika antum ingin bersafar, pergi ke mana favorite destination orang Singapore? Yang road trip je lah, tak payah kapal terbang. Mana? KL. KL Okay, KL. Kira KL tu taklah jauh, taklah dekat. Just nice. Okay, 400 km dekat je. Ya, just nice. Sekarang ana tanya antum. Antum ketika mana ingin bermusafir, travel, apakah antum hanya membawa bekalan yang berupa asas, primary, atau bekalan-bekalan yang bersifat secondary atau bahkan tertiary? So meaning to say, apakah kita hanya bawa misalnya kata pasport, duit, siapa yang ada emas mungkin bawa emas, tak nak tinggal kat Singapore ke, wallahualam, mana tak tahu. Dan perkara-perkara yang merupakan penting, mungkin ada ATM card dan seterusnya. Bawa duit ringgit lain, dolar lain, US dollar lain perhaps. Atau antum semua akan bawa misalnya kata satu pickup truck, and then dekat pickup truck tu bawa ice box, bawa rice cooker, blender, washing machine, dryer, oven. Mana satu yang kita bawa? Yang awal pastinya. Yang awal pastinya. Bekalan-bekalan yang mana kita perlu dan kita persiapkan, yang asas dan pasti. Nah, begitu pula lah perihalnya hidup kita di dunia. Esok kelak, bila mana kita nak pergi ke akhirat, bekalan apa yang kita nak bawa? Apakah perkara-perkara remeh-temeh yang berupakan extras yang melimpah? Apakah kita akan bawa fridge kita, rice cooker ni semua, seperti mana kita mencari harta yang berlebihan, sampai tak ingat akhirat, kenderaan yang begitu mewah, rumah yang begitu megah, baju yang Masya Allah, kalau disusun boleh buat kemah expo katanya. Dengan harganya yang begitu tinggi. Mana satu yang kita akan bawa? Jadi, apa tujuan kita? Apa motif kita? Apa objektif kita? Apa goal kita di dalam mempersiapkan bekalan? Apakah bekalan yang bersifat primary, penting, seperti pahala, amal, jauhi dari dosa. Jangan pula bawa bekal dosa. Bekal dosa pun bahaya. Jauhi dosa. Yang bawa tu amal, pahala, doa daripada orang tua. Kalau yang isteri, doa dari suami. Doa daripada umat sekalian. Bawa bekalan redha Allah. Atau kita bawa benda-benda yang remeh-temeh. Wallahualam. Jadi manusia ni, seperti pepatah Arab mengatakan, dia kata something like ja'a bila syai' wa masya khalfa kulli syai' wa taraka thumma taraka kulli syai' wa dhahaba bila syai' wa husiba ala kulli syai'. Jadi pepatah Arab tu mengatakan manusia tu dilahirkan with nothingness, tak ada benda, kosong. Okay, tak ada benda, bila syai'. Kemudian dia jalan di belakang semua benda.
Maksudnya semua benda duniawi dia nak, dia kejar. Dia kejar dan dia berjalan di belakang semua benda. Namun kemudian, bila dia mati, dia tak bawa apa benda. Bila dia pergi, dia tak bawa apa benda. Namun di akhirat kelak, dia akan ditanya tentang semua benda. Nah, yuhasab ala kulli syai. Dia akan dihisab atas semua benda. Padahal dia dilahirkan tak ada benda, kemudian dia kejar semua benda, kemudian dia mati tinggalkan semua benda, dan dia berangkat ke akhirat tak ada benda, kemudian dia dihisab atas semua benda. Nah, of course kalau bila kita cakap dalam bahasa dia, bunyi dia lain lah. Nah, dia punya urutan arud dia tu tak sama. Dia ada istilah arud wal qafiyah, dia punya bait syair dia tak sama. Dan itulah perihal manusia. Benda yang kita kejar, yang kemudian kita tak bawa, tapi kita akan ditanya. Seram tak? Nah, benda yang kita kejar, kemudian kita tak bawa, tapi nanti kita akan ditanya. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dia dapat dan pada apa dia habiskan. Okey, setiap sen harta kita akan ditanya dari mana dia dapat dan pada apa dia habiskan. Dari mana dia dapat, apakah halal atau haram, dan pada apa dia habiskan, apakah halal atau haram. Dua-dua akan ditanya. So boleh jadi 4 senario. Dapat halal, habiskan halal. Dapat haram, habiskan haram. Atau dapat halal, habiskan haram. Atau dapat haram, habiskan halal. Semua akan ditanya. Tak kisah. Every penny. Nah. Sama-sama kita pertingkatkan bekal kita. Okay, mungkin tahun baru orang semua kata ada azam baru, new resolution dan seterusnya. Tafadhal, silakan. Nah. Bukanlah menjadi kemestian. Namun apa yang pasti, resolution yang takkan pernah tidak akan berlaku adalah apa? Azam apa? Azam yang paling pasti apa? Apa benda yang paling pasti yang kita tahu? Benda yang kita tak payah cakap insya-Allah pun. Lalu kan kalau benda lalu kita cakap insya-Allah, betul tak? Nah, selalunya lah. Nak gimana? Nanti jumpa insya-Allah. Nanti gini datang insya-Allah. Selalu kita cakap insya-Allah untuk semua benda, betul? Tapi ada satu benda kita tak payah cakap insya-Allah pun. Pasti. Apa tu? Resolution tahun ni. Ha? Tahun ini berazam untuk mati. Kita berazam untuk mati. Kita letakkan tahun ni 1445 sebagai tahun yang kita akan mati. Dan tak payah cakap insya-Allah pun. Kalau memang ditakdirkanlah 1445 ni kita mati. Kalau tak pun, suatu hari pasti kita tetap akan mati. Regardless, tahun ni atau tahun depan atau tahun seterusnya. Suatu benda yang pasti, yang tidak ada raib, tidak ada syak, tidak ada doubt sama sekali di dalamnya. Kalau nak letak azam letak. Tahun ni, rasa-rasa tahun ni lah tahun aku mati. So we work towards it. We work towards it. Okay? Maut tu tak kenal apa? Dia tak kenal muda, tak kenal tua, tak kenal sakit, tak kenal sihat. Dia tak kenal lelaki, tak kenal wanita. Dia tak kenal kaya, dia tak kenal miskin. Dia tak kenal orang tu sibuk ke, orang tu free ke. Semua benda dia tak kenal. Dia tahu dia datang. Dia tak ada kenal tu semua. Bukan berarti yang sakit je mati. Okay? Kita nampak bagaimana selalu orang yang sakit dekat hospital warded punya lama, orang yang sihat yang meninggal sebelum dia. So, Allahu a'lam. Baik, ahibai azani Allahu yakum jami'an. Kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, iaitu tentang cerita-cerita. Maksudnya di sini adalah athar. Athar ni adalah riwayat-riwayat yang menceritakan tentang karamah-karamah para wali Allah. Jadi ini sekarang kita masih dalam fasal yang ke-15. Kita di poin nombor 3, iaitu setelah dalil-dalil Al-Quran, setelah dalil-dalil hadis, kemudian kita masuk ke dalam nombor 3, iaitu banyak cerita dan penyaksian para ulama.
yang diriwayatkan tentang para wali beserta karamahnya. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah berkata, banyak cerita dan penyaksian para ulama yang diriwayatkan tentang para wali beserta karamahnya. Salah satunya adalah riwayat yang menyebutkan bahawa malaikat telah memberi salam kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Nah, Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Cerita tentang Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, dia begitu dekat dengan Allah Azza wa Jal. Antum pernah dengar hadis tentang Hanzalah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawasanya dia telah munafik. Ana pernah bawakan di sini. Okey, Hanzalah radhiyallahu anhu, Hanzalah al-Asadi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawasanya Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik, Hanzalah telah munafik. Dia cakap diri dia sendiri. Nah, ini recap lah, recap. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an bertanya si Hanzalah ni, "Ya Hanzalah, kenapa engkau mengatakan sedemikian? Kenapa engkau kata yang kau ni munafik?" Kemudian Hanzalah mengatakan, "Ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau selalu mengingatkan akan kita tentang akhirat, tentang dosa, pahala dan seterusnya, maka iman aku naik. Kemudian setelah mana aku kembali, aku tersibukkan dengan anak isteri, aku mula lalai dan lupa akan akhirat, lupa akan dosa, pahala dan seterusnya." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Lah, ya tak ya lah. Aku pun macam gitu juga, sama. Macam mana ni? So mereka berdua pun pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan bahawasanya mereka merasa bahawasanya mereka seperti orang munafik. Iaitu ketika dekat dengan Nabi, iman naik. Ketika mendekati majlis ilmu, mendengarkan ceramah, iman booster, moral booster dan seterusnya, sepertinya kita ingat akhirat. Tapi bila kita balik, iman kita down. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka berdua bahawasanya jikalau engkau itu berada di dalam keadaan yang sedemikian, iaitu dalam keadaan yang selalu ingat kepada Allah, sepertinya pagi, petang, siang, malam kamu melalui hari-harimu dalam keadaan ingat Allah, iaitu seperti yang kau selalu dalam keadaan berada seakan-akan di dalam majlis ilmu dan seterusnya, yusallimu alaikumul malaika, maka malaikat akan memberi salam kepadamu. Maksudnya kamu telah sampai kepada satu tahap yang sangat sangat tinggi, sampai malaikat boleh nak beri salam kepadamu. Namun setiap perkara ada masanya, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ada masanya untuk Allah Azza wa Jal, okey, ada masanya untuk misalnya kata untuk perkara duniawi engkau attend to your family dan seterusnya, itu tidak ada masalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, dalam hadis lain disebutkan inna li rabbika alayka haqqan wa inna li ahlika alayka haqqan wa inna li jasadika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Dalam hadis lain, hadis Salman Al-Farisi dan Abu Darda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, jasadmu memiliki hak atasmu, maka berilah setiap empunya hak akan haknya. So every time ada dia punya its rights. Okay? Give the rightful owner its rights. Macam gitu. Jadi intinya Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu anhuma dikatakan oleh Nabi bahwasanya siapa yang ketakuannya tinggi, sepertinya dia akan diberi salam oleh malaikat. Namun kalau siapa tak sampai itu pun tak ada masalah. Kalau dia misalnya up and down, dia punya iman, tak ada masalah. Jadi Imran ibn Husain radhiyallahu anhu adalah di antara yang orang yang diberi karamah, diberi salam oleh malaikat radhiyallahu anhu.
di mana setiap hari dia akan diberi salam oleh malaikat. Kemudian dia akan menjawab salam tersebut. Dan nak dijadikan cerita, Sayyid Imran bin Husain ni dia ada sakit. Okey, sakit perut. Ada yang kata wasir, ada yang kata macam-macam. Okey. Yang penting sakit perut. Lama sakit perut tu. Lama dia endure. Kemudian satu ketika dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan bagi dia kesembuhan. Maka Nabi pun mendoakan dan dalam seketika masa dia disembuhkan daripada penyakitnya. Dia pun happy lah. Happy, alhamdulillah. Kemudian dia perasan something. Malaikat dah tak bagi salam dekat dia lagi. Dia pun risau. Kenapa ni? Dia pun kembali kepada Nabi. Ya Rasulullah, what happened? Malaikat dah tak beri salam kepada aku. Oh, itu adalah kerana doa engkau tadi. Kerana permintaan engkau akan doa itu. Iaitu, kira istilahnya, if you could have just be patient about apa yang Allah telah letakkan atas engkau, maka malaikat akan beri salam kepada engkau. Kira engkau sabar dengan takdir Allah. Dan benda ni benda yang kira apa it's not for everybody lah. Boleh untuk tak berubat sebagaimana boleh untuk berubat. Kalau siapa yang tak berubat tu kira macam betul-betulnya pasrah dengan takdir Allah. Kalau Allah nak aku sakit segini, aku sakit lah. Kalau nanti aku baik, Allah yang kasih baik, Allah kasih baik lah. Dia tak berubat, dia tak berusaha. Boleh. Maksudnya you're pushing yourself to that limit. Okay, tak ada salahnya. Kalau siapa berubat pun tak ada salah. Siapa di antara orang yang tak berubat misalnya? Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang kalau sakit tak berubat. Dia akan kira ini bahagian yang Allah nak kasih untuk aku. Nanti bila tiba masanya untuk baik, baiklah. Macam ni. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Imran bin Husain ni radhiyallahu anhu, sahabat, kemudian berkata kepada, ya Rasulullah, engkau doakanlah balik aku agar dapat kembali ke sakit aku tu. Maka Rasulullah SAW pun doakan kembali dan dia kembali diuji dengan ujian tersebut dan dia dapati malaikat memberi salam kepada dia. Maksudnya dia fully pasrah kepada Allah. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain, di mana beliau bersabda SAW menyebutkan tentang orang-orang yang dijamin masuk syurga tanpa hisab dan azab. Ada 4 syarat. Siapa yang tahu syarat-syaratnya? Masuk syurga tanpa hisab dan azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ada 4 jenis golongan manusia. Kalau mereka melakukan 4 syarat ni, maka mereka biiznillah ta'ala akan tergolong di dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Tak ada perhitungan pun. Tak ada calculation pun. And tanpa azab. Apa 4 syarat ni? Al-awwal humul ladzina la yastarqun. Tidak minta di ruqyah. Wala yaktawun. Tidak berubat dengan besi panas. Wala yatatayyarun. Tidak bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tawakal kepada Allah. Nah. Kalau kita perhatikan, keempat-empat perkara ini adalah perkara-perkara yang semuanya terkait dengan tawakal sebenarnya. Okey? Yang pertama, tidak minta diruqyah. La yastarqun. Walaupun ruqyah itu adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang merupakan kira
ruqyah yang diperbolehkan, iaitu pembacaan ayat-ayat, itu berupa Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul dan seterusnya. Tapi dia tidak minta diruqyah. Kalaupun nak ruqyah, dia ruqyah diri dia sendiri. Dia baca sendiri. Tapi tidak minta diruqyah. Kenapa? Kerana ada elemen of bergantung kepada so-called selain Allah. That element. You know? Dia nak kira dia berpasrah 100% purely untuk Allah je. Bukan minta bantuan makhluk untuk ruqyahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak berubat dengan besi panas. Berubat dengan besi panas ni adalah di antara cara perubatan yang paling efektif. Sebagai contoh, kalau misalnya antum ada cut, ada slit. Paling efektif apa? Panaskan besi dan press. Nanti dia akan cantum semula. Nah. Jadi ada elemen of apa? Elemen of bergantung lagi. Iaitu maksudnya tak tahan dengan sakit yang ada dan kemudian dipres. Seperti mana dalam peperangan, para sahabat semua mereka perang kan, banyak kena pedang, kena panah, kena apa semua, tersiat, terselit dan seterusnya. Jadi, kalau berubat dengan besi panas tu, bukan kata tak boleh, boleh. Tapi, keluar daripada golongan yang termasuk daripada golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan adab. Itu je. Kira kurang ekstrim lah. Itu je lah maksudnya. Nah, okey, tapi kurang ekstrim. Dia punya tawakal tu, dia punya berserah diri pada Allah tu, one level below istilahnya. Tidak bertatayur. Bertatayur ni adalah orang yang tilik menggunakan burung. Istilah kata dia keluar rumah kan. Tatayur ni daripada kalimat tayrun. Tayrun maknanya burung. Dia keluar rumah, dia nampak burung gagak kan misalnya. Aku nak travel ni pergi KL, dah plan kan. Dah bawa free semua tadi. Dah plan nak pergi KL. Kali ada burung gagak kat luar. Oh, ini bad luck. Cancel the trip misalnya. Tak jadi. Atau dia keluar-keluar, dia nampak ada entah burung merpati ke, burung pipit ke apa ke. Okey, kalau burung ni pergi ke arah terbang sini, aku pergi. Kalau dia pergi ke arah sana, aku tak pergi misalnya. Kan? Dia bertilik tu, bertilik nasib. Dia berdasarkan kepada tilik nasib ni. Jadi, ini adalah di antara yang merupakan perkara yang akan menafikan kemungkinan untuk masuk syurga tanpa hisab dan adab. Dan mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla sepenuhnya. Empat-empat ni semuanya adalah elemen tersebut. Jadi, Imran bin Husain akhirnya kembali tawakal sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jal dan bersabar dengan apa yang telah Allah takdirkan merupa bahagian untuk dia di dunia ni. Okay? Dan dia kira embrace it. Nah, just alhamdulillah ala kulli hal tu je. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul-betul dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga bahawa Salman Al-Farisi dan Abu Darda yang sedang makan pada suatu piring, lalu piring tersebut atau makanan yang ada pada piring tersebut bertasbih. Nah, okay. Dalam mana mereka makan, makanan tersebut bertasbih dan mereka, the karamah is that mereka dapat mendengar tasbihan makanan tersebut. That's the karamah. Okay. Pasal kalau nak ikutkan, semua benda bertasbih kepada Allah. Antara kita dengar dengan tak je. Dan benda ni bukan benda baru. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Al-Anbiya tentang Nabi Daud AS di mana gunung dan burung-burung bertasbih, memberi salam kepadanya. Jadi, benda-benda ni adalah benda-benda yang merupakan ghaibiat, benda yang of the unseen, kita tak nampak, kita tak dengar. Okay? Macam orang kena azab kat kubur pun kita tak dengar. Nah. Jadi, kita beriman bahawasanya semua bertasbih kepada Allah, entah berupa daun-daunan, mungkin dedaunan, pepohonan, batu-batuan dan seterusnya. Semua benda bertasbih. Dan Nabi SAW pun pernah ada batu bertasbih kepadanya dan seterusnya. Maka karamahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi, mereka mendengar. Okay?
Jadi semua sebenarnya bertasbih, cuma kita je yang tak dapat dengar. Salman Al-Farisi dan Abu Darda ni adalah dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi mempersaudarakan si Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi dianggap sebagai muhajirin. Naam, Abu Darda ni Al-Ansari. Dia orang Ansar. Dan dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua sangat akrab. Sampai ada suatu ketika Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda di rumahnya. Okay, ini side track lah, cerita sedikit tentang Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Nah, cerita ni. Jadi Abu Darda diziarahi oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi masuk rumah kerana mereka pun saudara kan. Nah, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi mendapati Ummu Darda, iaitu isterinya Abu Darda, menggunakan pakaian yang disebutkan dalam hadis tu mutabazzilah. Mutabazzilah ni maksudnya bajunya lusuh. Baju lusuh, porak-poranda. Jadi Salman pun bertanya, ada apa dengan kau Ummu Darda? Ummu Darda pun mengatakan, saudara kau ni, si Abu Darda ni, dia tiada keperluan kepada dunia. Dia tak ada keperluan kepada wanita. Kira macam betul punya zuhud sangat, sampai kira so-called tak nak sentuh Ummu Darda. Jadi Ummu Darda pun like can't be bothered, dia pun tak berhias dan seterusnya lah, pakai ala kadar je. Oh, Salman Al-Farisi mengatakan gitu. Okay, fine. Kemudian, kerana Salman Al-Farisi bertamu, Abu Darda pun sambut tamu, kemudian disuguhkan atau dipersembahkan dengan makanan. Salman Al-Farisi pun berkata, jom makan. Abu Darda mengatakan, lah, aku tak nak makan. Inni saim. Aku puasa. Dia Abu Darda ni kira betul punya, kita katakan hardcore dalam beragama ni kan. Salman Al-Farisi kata, aku tak akan makan, aku tak akan sentuh, kecuali setelah kau makan, baru aku makan. So Abu Darda pun give in, okey lah, dia pun makan. Okay, berarti itu puasa sunat lah. Abu Darda makan, baru Salman Al-Farisi makan. Kemudian tiba malam hari pula. Abu Darda, baru di awal malam, dia nak bangun, nak solat. Salman Al-Farisi tarik, tidur balik. Kejap lagi dia bangun lagi, Salman Al-Farisi balik, tidur balik. Sampailah dah Jawfil Lail. Jawfil Lail ni maksudnya sepertiga malam terakhir. Okay, last 1/3 of the night. Baru Salman Al-Farisi cakap, okay, sekarang kita solat. Jom bangun. Aku pun solat. Jom. Okay. Jadi Abu Darda ni macam, sidik ini kan, dia nak beragama lah kan, nak beribadah. Jadi intinya, dia tak sentuh isterinya lah, asyik nak puasa lah, asyik nak solat malam sepanjang malam dan seterusnya. Dia pun mengadu dekat Nabi SAW. Ya Rasulullah, si Salman Al-Farisi ni, dia cakap macam gini, macam gitu, macam gini, macam gitu. Macam mana? Pada Abu Darda macam konon Rasulullah akan backup dia lah kan. Nah, sekali Rasul SAW berkata kepada Abu Darda, Sadaqa Salman. Apa yang Salman katakan tu benar. Okey, itu yang tadi hadis inna li rabbika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan. Sungguhnya Tuhanmu ada hak atas kamu, keluargamu ada hak atas kamu, jasadmu ada hak atas kamu, maka berilah semua empunya hak akan haknya. Nah, okey, ini kisah tentang kedua sahabat Abu Darda dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma dan karamah mereka juga. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah taala, ketika Khubayb radhiyallahu anhu dipenjara di tengah-tengah kaum musyrikin Mekah, tiba-tiba dia mendapat buah anggur, lalu dia memakannya, padahal di Mekah ketika itu tidak ada anggur. Nah, okey, ini cerita tentang Khubayb. Khubayb di sini adalah siapa? Di sini Khubayb radhiyallahu anhu. Dekat buku merah ada tulis tak Khubayb apa? Tak ada? Tak ada. Okey, Khubayb ibn Adi. Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu. Khubayb ibn Adi Al-Ansari. Beliau adalah
seorang Ansari yang mana beliau mengikuti peperangan Badar tahun kedua Hijrah. Jadi beliau adalah daripada uh, mereka yang mengikuti perang Badar, kerana orang yang sahabat yang mengikuti perang Badar ni mereka ada fadilah mereka tersendiri. Nah, jadi di kalangan ranking sahabat tu dia ada ranking. Dia bukan sembarang. Ada sahabat yang misalnya as-sabiqunal awwalun, mereka yang masuk Islam terawal. Kemudian ada ranking para muhajirun. Jadi muhajirun tu ada ranking dia tersendiri pasal mereka adalah di antara yang masuk Islam dan mereka adalah yang berkorban, meninggalkan harta benda dan keluarga untuk Islam, kan? Kemudian ada ranking mereka yang masuk Islam setelah hijrah. Kemudian ada ranking mereka yang mengikuti perang Badar. Kemudian ada ranking mereka yang mengikuti perang Uhud. Kemudian dia ada ranking ni, para sahabat ni. Khulafaur Rashidun ada dia punya ranking tersendiri dan seterusnya. Jadi bila kita sebut Khubayb ibn Adi di antara mereka yang mengikuti perang Badar, orang yang mengikuti perang Badar ni mereka ada fadilat apa? Allah berfirman tentang mereka, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah apa yang korang nak, sungguhnya aku telah ampuni kalian. Untuk orang yang ikut perang Badar, Allah sebut macam tu, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buatlah apa yang korang nak, sungguhnya aku telah ampuni dosa kalian. Diorang yang dah buat ke belum buat ke, dah automatically diampuni oleh Allah. Ini orang yang ikut perang Badar, fadilat mereka. Nah, mereka adalah 313 lawan dengan 1000 ketika itu. Okey, cerita perang Badar kita tak boleh nak masuk sangatlah, side track sikit ya. Jadi Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ni di sini disebutkan dia makan anggur, betul? Okey, apa yang berlaku adalah pada tahun keempat Hijriah ada dua kabilah berdekatan dengan Madinah minta agar Nabi SAW menghantar dua da'i, dua pendakwah pergi ke kabilah mereka untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi mereka nak masuk Islam, mereka nak belajar Islam, nak belajar Quran dan seterusnya. Maka Nabi SAW menghantarkan 10 orang sahabat untuk pergi berdakwah ke dua tempat. Namun dalam perjalanan mereka dihadang oleh Bani Lahyan. Okey, daripada Bani Huzal, adalah Arab punya tribe. Okey, Bani Lahyan ni, mereka 200 orang. Mereka hadang dan mereka block this da'i. Jadi para da'i ni naik ke atas bukit dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Namun akhirnya mereka dilempar dengan panah sampai meninggal. Di antara ada 3 orang yang dikatakan oleh Bani Lahyan ni, kalau engkau turun, okey, sebenarnya dia minta lah satu-satu. Kalau engkau turun kita tak buat apa-apa, kalau engkau turun kita tak buat apa-apa. Tapi yang lain semua tak nak turun, dilempar panah, meninggal. Sampailah ada 3 turun, salah satunya ialah Khubayb ibn Adi. Namun ditipu oleh Bani Lahyan. Apa yang dilakukan? Mereka mengetahui bahawasanya kufar Quraisy baru kalah perang Badar di tahun kedua Hijriah. Dan benda ni berlaku pada tahun keempat Hijriah. Walaupun ada perang Uhud setelah itu, namun orang kufar Quraisy ni mereka masih bengkak dengan kaum muslimin. Masih bengkak tentang dia apa tu orang yang mati di kalangan mereka dan seterusnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bani Lahyan ni, mereka menjual Khubayb ibn Adi Al-Ansari tau. Orang Ansar tau, bukan orang Muhajirin tau. Bani Lahyan ni jual kepada orang Mekah Quraisy. Antum bayangkan Khubayb ibn Adi, seorang Ansar, seorang dari Madinah yang masuk Islam untuk melindungi Nabi SAW, sekarang ditawan, held captive by Bani Lahyan dan dijual ke orang Mekah supaya orang Mekah boleh buat apa yang diorang nak dekat si Khubayb ibn Adi ni. Kalau Khubayb ibn Adi ni dari orang Mekah misalnya, dan orang Mekah tu betulnya geram misalnya, nanti nak bunuh dia dan seterusnya,
kita somewhat faham jugalah. Tapi Khubayb bin Adi ni orang Ansar. Dan dia mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan harta dia. Maka dia pun ditangkap, dijual ke orang Mekah. Dan orang Mekah pada ketika itu, pasal memang betul bengkak dengan kaum muslimin, mereka pun happy dapat this prisoner. Akhirnya dibawanya si Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu pergi ke daerah namanya Tan'im. Dan di Tan'im dia disalib, crucified. Nah. Sebelum dia crucified, of course dia kena held captive. Itu yang dikatakan bahawasanya ketika dia di dalam penjara, dia mendapatkan buah anggur. Padahal di Mekah, pada ketika itu tidak ada buah anggur. Jadi pelik. Orang yang jaga dia tu pun macam pelik. Mana kau dapat buah anggur ni? Padahal dekat Mekah tak ada buah anggur. Tapi dia dapat buah anggur, sedangkan tangan dia masih terikat pun, dia makan buah anggur. Jadi ini yang nak dikisahkan sebagai karamahnya Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Bila harinya tiba untuk dia nak dibunuh oleh orang Mekah ni, dia minta apa tahu daripada orang Mekah? Dia ni orang Madinah tau. Okay, anak, the fact that dia orang Madinah tu yang buat anak sedih sangat. Like orang kufar Quraisy Mekah ni buat something to an Ansari. Okay, kalau Mekkan kita dah tahu the abuse of the Mekkan. Even before hijrah, orang-orang Muslim kena abuse dengan orang Mekah. Kena seksa kan, Bilal bin Rabah lah, apa ni semualah kita tahu. Tapi ini orang Ansar and he's away from home. Jauh dari rumah dia. Dia minta apa? Dia minta nak solat. Maka dia pun solat dua rakaat. Dan dia mempercantikkan solat dia dan memperindahkan solatnya dan memperpanjangkan solatnya. Orang-orang Mekah ni semua tengah tunggu ni. Tengah nak bantai dia. Nah, tapi dia minta dulu request nak solat. Kemudian dia solat dengan solat yang indah, yang cantik, yang begitu molek sekali. Akhirnya dia terpaksa bagi salam. Kemudian dia cakap apa tahu dengan orang Mekah? Kalaulah bukan karena aku risau bahawasanya kalian semua akan menyangka aku sengaja memperpanjangkan solat kerana aku takut daripada kalian, maka nescaya aku dah perpanjangkan lagi. Tapi aku sengaja tak nak lama-lama, pasal aku tak nak korang get the wrong impression that aku takut sebab tu aku solat panjang. Khubayb bin Adi cakap macam tu dekat orang Mekah. Nah, dia seorang tau, tengah-tengah dunia ni. Maka kemudiannya dia disalib dan kemudian mereka perlahan-perlahan mencincang dia. Okay, mutilate. Kemudian mereka sempat bertanya, wahai Khubayb, sukakah engkau jikalau Muhammad sekarang berada di tempat kau? Instead of you yourself now, Muhammad berada di tempat kau. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu menjawab, aku takkan suka untuk berada bersama isteri dan anak aku aman damai, sedangkan Muhammad tu ditusuk duri pun aku tak rela. Nah, tercocok duri pun aku takkan rela untuk nak tukar that for that. Untuk nak barter for my peace with my family, sedangkan Muhammad tercocok dengan duri, aku tak rela, kata Khubayb bin Adi. Akhirnya dia dicincang, mutilated dan seterusnya. Dan kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ni, Al-Ansari yang meninggal di Tan'im di Mekah, akhirnya menyebabkan Islam ramainya orang Mekah yang ketika ada di situ. Di antaranya seperti Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi nampak, dia hadir pada ketika itu. Dan kisah tentang Sa'id bin Amir ada kisah lagi lah, banyak cerita kan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang pada ketika itu masih musyrik tapi masuk Islam, baik setelah kisahnya Sa'id bin Amir ataupun insiden-insiden yang berlaku setelah itu. Namun Khubayb bin Adi
radhiyallahu anhu merupakan di antara kisah yang sangat menakjubkan tentang bagaimana pengorbanan dia di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So ini adalah di antara karamahnya, iaitu dia dapat makan buah anggur di dalam penjara, yang mana ketika itu tidak ada anggur pun di Mekah. Apatah lagi untuk nak memberikan anggur kepada si Khubayb yang berada dalam penjara, lagilah. Nah, tapi dia dapat makanan tersebut, diberi makan berupa anggur oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Barra' bin Azib adalah seorang yang jika bersumpah pada sesuatu atas nama Allah. Okay, bagaimana cara bersumpah atas nama Allah? Dia ada namanya Al-Fadhul Qasam. Al-Fadhul Qasam. Lafaz-lafaz Qasam. Iaitu lafaz-lafaz sumpah. Boleh pakai apa? Wa, ba, tak. Nah, so kita kata wallahi, ini yang biasa kita gunalah, wallahi, wallahi kan. Atau kita boleh cakap billahi atau tallahi. Ini adalah 3 alfazul qasam yang boleh kita gunakan dalam bersumpah. Tentunya sumpah ni kita jangan main-main lah. Nah, bukan kita semua benda kita nak sumpah. Orang tak minta kita sumpah pun kita main sumpah. Padahal orang tak minta tau. Orang belum minta pun. Kalau orang minta, lain cerita. Misalnya dalam keadaan yang begitu menggenaskan, iaitu tentang entah kes disabit kesalahan ke atau apa ke, kemudian kau berani sumpah atas nama Allah, kemudian cakap wallahi aku tak buat. Okeylah, fine. Tapi just macam benda remeh-temeh, tiba-tiba wallahi bukan aku misalnya kan. Just macam ini siapa tumpahkan air ni? Kan contoh kan. Tiba-tiba wallahi bukan aku. Like orang tak minta pun untuk bersumpah. Dan untuk benda yang ringan pun. Jadi jangan kita ambil ringan tentang masalah sumpah ni. Okey. Dan sumpah wajib berlaku atas nama Allah. Tak boleh dengan selain Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bidunihi sadiqan. Okay, benda ni kita cakap tapi bukan berarti boleh buat. Ibn Mas'ud just cakap that untuk aku bersumpah atas nama Allah sedangkan aku tipu, bohong, lebih aku suka daripada aku bersumpah atas nama selain Allah, iaitu demi batu lah, demi pokok lah, demi laut ke, gunung ke apa ke. Lebih aku suka daripada aku bersumpah atas nama selain Allah sedangkan aku jujur. Apa yang dimaksudkan oleh Ibn Mas'ud di sini? Maksudnya dia, dosa menipu lebih ringan daripada dosa syirik. Kalau nak sumpah, kena sumpah atas nama Allah. Bukan berarti bolehlah sumpah nama Allah kemudian menipu. Tak. Dia just nak buat sebuah comparison, iaitu untuk aku bersumpah atas nama Allah sedangkan aku menipu, itulah lebih aku sukai daripada bersumpah atas nama selain Allah sedangkan aku jujur. Iaitu dosa syirik lebih besar daripada dosa menipu. Okay? Yang sebaiknya sumpah atas nama Allah dan jujurlah. Itu yang sebaiknya. Yang paling teruk apa? Dahlah sumpah atas nama selain Allah, tipu pula tu. Nah, itu yang paling teruk lah. Nah, jangan sekali-kali. Nah, na'udzubillah. Dan apa juga bentuk sumpah yang kita boleh buat selain wallahi billahi tallahi? Kita uqsimu billah. Okey, jadi guna lafaz qasam tu sendiri. Uqsimu billah. Okey, dan juga kita boleh gunakan benda-benda yang balik semula kepada Allah. Misalnya, wa rabbul Ka'bah, demi Tuhannya Kaabah, boleh. Yakni bi rabbi wa rabbik, demi Tuhanku dan Tuhan kau, boleh. Nah, jadi benda-benda yang relate kepada Allah semula. Billazi anzalal Quran, demi yang menurunkan Quran. Allah lah tu. Nah, semua balik kepada Allah. Itu pun boleh, tak ada masalah. Nah. Sahabat selalu cakap apa tahu? Wallazi ba'athaka bil haqq. Pernah dengar tak? Sahabat berkata kepada Nabi, wallazi ba'athaka bil haqq, demi yang mengutusmu, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Means Allah lah. And ada Nabi lagi mengutusmu, iaitu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. So mereka gunakan
that ibarah, that siyak. Okay, that apa tu istilahnya, sentence structure pun boleh, tak ada masalah. Jadi Barra' bin Azib adalah seorang yang jika bersumpah pada sesuatu atas nama Allah, dia terus, iaitu dia Allah Azza wa Jal terus mengabulkan sumpah tersebut, hingga pada peperangan Qadisiyah dia telah bersumpah atas nama Allah untuk memenangkan kaum muslimin daripada kaum musyrikin dan menjadikannya sebagai orang yang gugur atau syahid pertama kali dalam peperangan itu. Maka kejadiannya sebagaimana yang dia sumpahkan. Jadi dia minta doa daripada Allah, dia nak jadi yang syahid pertama dalam peperangan ni, dan kemudian dikisahkan bahawasanya dia menerobosi pasukan musuh dengan mengasakkan pedangnya dan menumpaskan ramai daripada pihak lawan, dan dia sendiri kemudian dibunuh oleh pasukan musuh. Dan apa yang dilakukan dia itu adalah di antara yang menyebabkan kemenangan bagi kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Di sini ada perkara penting yang ingin ana tekankan. Sebahagian daripada orang atau bahkan ulama, yang mereka lebih kepada sifat ekstremism, mereka berhujahkan dengan apa yang dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Barra' bin Azib, seperti ada sahabat lain, Abu Dujana dan seterusnya, yang mana mereka ni, dia istilahnya apa tahu, mereka ikat sarban merah, kemudian and a few of them, kemudian mereka akan menerobosi musuh supaya melemahkan musuh. Tapi macam bila mereka dah pakai serban merah ni, kalau istilah Jepun ni macam kamikaze lah. Pasukan berani mati lah kira. Dia memang kira tak balik punya. Jadi ada sebahagian yang misinterpret these actions of the Sahaba untuk justify the permissibility of suicide bombing, iaitu bom bunuh diri. Nah, mereka kiaskan benda tu dengan suicide bombing, yang mana mereka mengatakan suicide bombing boleh, padahal suicide bombing hukumnya haram, tak boleh. Okay, suicide bombing hukumnya haram. Okay, all these suicide bombers yang pergi meletupkan dekat mana-mana train stations ke, hotel ke, all this extremism, yang kemudian mereka dijanjikan konon nanti masuk syurga, dapat bidadari, dah apa nanti sebut. Antum kalau ada orang engage cakap macam gitu, itu semua adalah irhab, ekstremism, haram, radicalism. Okay, tak boleh. Jadi bagaimana mungkin benda ni adalah kias yang tak berlaku, atau kita panggil dengan kias ma'al fariq. Kias ma'al fariq ni kias yang tak sepadan. Kenapa? Betul ke sahabat kira got themselves killed? Kenapa suicide bombing tak boleh pula? Kan? Okay, bezanya adalah bila para sahabat, dan ini adalah di antara strategi peperangan untuk memenangkan kaum muslimin, bila mereka menerobosi pasukan musuh, soalannya, apakah mereka membunuh diri mereka atau musuh yang bunuh mereka? Musuh yang bunuh mereka. Okey? Jadi itu bukan intihar, bukan dia bunuh diri. Tapi suicide bombing, bila dia datang pergi dekat orang ramai, siapa yang picit button tu? Dia picit button tu sendiri untuk explode himself. Dan juga dia bunuh siapa? Civilians, orang awam. Tak ada kena-mengena. Jadi dia punya salah atas kesalahan. Naam, syarrun ala syarr. Dahlah dia bunuh diri dia, kemudian dia bunuh civilians yang tak ada kena-mengena dengan apa-apa peperangan dan seterusnya. Maka di sinilah bagaimana mereka yang berhujahkan dengan hujah-hujah ini dipatahkan hujah-hujah mereka. Bahawasanya suicide bombing hukumnya haram. Okey? Dan antum jangan termakan dengan, walaupun misalnya ulama tu adalah ulama yang datang atau berasal daripada negara-negara yang ada konflik. Okey, seperti contohnya ana pernah come across live, real face to face, bukan online ke bukan apa. Ada satu Syekh Palestin. Syekh Palestin
dia mensabitkan bolehnya suicide bombing. Nah, yang mana ana disagree lah dengan dia. Ana cakap tak boleh, haram. Dia syekh ni. Orang Palestin. Ulama Palestin. Nah, tapi ana disagree dengan beliau. Beliau membolehkan, pasal kaum muslimin persenjataan kurang lah, dan ini diperlukan lah kerana muslimin ditindas lah dan seterusnya, especially macam tempat Palestin, Syria ni semua. Tapi walhasil haram, tak boleh suicide bombing. Okay, so especially the youngsters, be careful of radicalism and extremism or self-radicalized. Benda ni banyak berlaku, di mana diorang suka-suka pergi tengok dekat YouTube ke, cari kat Google ke, diorang pun type lah kan the famous word hari ni. Okay, IS, antum teruskan. Okay, di mana di situ bila tengok, diorang kira membakar semangat jihad lah dan seterusnya, kemudian jadi self-radicalized. Ini haram, tak boleh. Okay, tak boleh. Haram. Nah, okay. Jadi, dan banyak bombing yang berlaku bila diselidiki biografi orang-orang yang melakukan suicide bomber, didapati bahawasanya the demographics of these people, dia macam a bit off. Maksudnya apa tahu? Orang-orang yang buat suicide bombing ni, pernah lah dekat Germany lah, dekat JW Marriott lah, dekat Bali lah, dekat Jakarta lah, dekat apa ni semua. Banyak, the background of these people adalah youngsters, and dorang ni sebenarnya bukan orang yang beragama sangat pun sebelumnya. Jadi orang-orang jahil baru nak jinak-jinak dengan agama, padahal sebelumnya dia ni adalah jenis orang-orang yang pergi disco lah, minum lah, ambil drugs lah, apa ni semua. Kemudian bila diperkenalkan dengan agama, baru nak jinak agama, dia become extreme. Become macam, wow, world. And then, orang-orang yang rekrut mereka ni menjanjikan, walaupun apa yang kau buat sebelum ni dosa, tapi kalau engkau buat ni, engkau akan dijanjikan dengan bidadari syurga lah, syurga tertinggi lah, dan seterusnya. Jadi, akhirnya mereka ni orang-orang jahil yang ramai yang pergi buat benda ni kerana di brainwash oleh recruiters yang tak betul. So be careful dengan masalah ni. Nah, okay, Ana dah sampaikan ke belum? Ana dah sampaikan Baik. Jadi itu justification untuk penjelasan bagi Bara' bin Azib di sini. Okay? Baik. Kemudian ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas minbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ana cara baca dia salah. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Okey, zaman ni zaman Rasulullah dah meninggal dah. Dah tak ada. Umar sedang berkhutbah atas mimbarnya Rasul. Itu yang nak disebutkan di sini. Okey, mimbarnya Rasul. Zaman khalifahnya Umar bin Khattab. Okay, kerana mimbar Rasul ni mimbar yang kira special lah. Nah, mimbar yang special. Apa yang ana ingat tentang mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam ada 3 steps. 3 anak tangga. Jadi kalau kita tengok daripada tepi, bentuk dia gini. Kalau dari tepi lah. So apa yang berlaku, beliau akan naik 1, 2, 3, dan beliau akan berkhutbah di atas tangga yang ketiga. Jadi ini mimbar Rasul. Dekat Singapura ana tak tahu ana pernah nampak ke tidak. Tapi kalau dekat Indonesia, kalau antum pergi ke pondok-pondok sunnah, pondok-pondok yang betul punya kira macam dahsyat punya nak follow sunnah, antum akan dapati mimbar diorang macam gini lah. Simple je. It's just like macam naik 1, 2, 3 dan diri ke atas. Tak ada tempat untuk letak macam, kira macam podium ke apa tu, semua tak ada. Kira macam untuk letak ada mikrofon ni, semua tak ada. It's just 3 steps, diorang diri ke atas, khutbah, bam-bum macam itu. Ada pondok-pondok sunnah yang buat macam ini. Okay? So, what happened bila zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, antum tengok humble-nya
para sahabat. Bila zaman Abu Bakar radhiyallahu an, dia minta agar ditambahkan satu anak tangga. Jadi ni 3 ni, okay, elevated and then tambah lagi satu anak tangga. Jadi bila dia khutbah, dia diri dekat sini instead of sini. Kenapa? Merasa tak layak untuk diri di atas mimbarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk nak pergi khutbah. Tapi tetap naik 3. Tapi tak diri kat situ. Dan cool fact, zaman Umar Al-Khattab dia pun minta tambah satu lagi. Dan dia pun diri dekat sini pasal apa? Merasa tak layak berdiri di tempatnya Rasul dan Abu Bakar. Dia lagi bawah lagi. Such humble beings radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita hari ni tak, baru belajar sikit, baru nak up sikit, merasakan ustaz ni berbual apa ni? Aku rasa aku kalau berbual lagi bagus kat depan. Habis. Nah, apa dia ni meripik, merapu kan? Kalau aku naik, mesti lagi power. Dia merasa lebih. Nah. Kalau nak tahu, cuba try lah. Cuba try. Jadi cuba supaya dapat dikira tangkas atau diketepikan bisikan-bisikan syaitan tadi tu. Nah, pasal dia baru up. Kan? Atau misalan kata, ustaz tu ditanya dengan soalan, kemudian ustaz tu jawab, afwan, ana la adri. Afwan, saya tak tahu. Kemudian sigar talabatul ilm, kan? Tulabul ilm yang masih kecil ni, yang baru nak jinak, baru nak keluar taring. Masih halus lagi taring, belum tajam pun. Diorang, ustaz tu tak tahu nak jawab. Ya Allah, soalan macam tu je. Aku pun tahu. Kan? Lepas tu siap, kau tengok lah. Nah, dan benda ni, padahal kita perhatikan benda ni daripada ulama' besar. Seperti the likes of Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, di Madinah. Beliau mengisi pengajian. Bayangkan, pengajian beliau adalah commentary, okay, explanation, syarah of Kutubus Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi, Ibn Majah. Okay? Dah habis syarah. And those hadith are like by the thousands tau. By the hundreds of thousands kalau nak kira Kutubus Sittah tu semua. And guess what? Beliau dah habis syarah dan sekarang sedang mengulang kembali dari Bukhari. Dan ulang, ana tak tahu dah berapa kali ulang syarah. Nah, syarah of hadith. Jadi beliau kadang ditanya oleh orang awam, dan ada kalanya orang awam ni datang daripada negeri lain. Jadi orang awam ni tanya, orang yang datang umrah, jemaah haji ni kan, tanya soalan. Kemudian beliau akan menjawab, la adri, aku tak tahu. Okay? Soalan ni kau kena tanya ulama' negeri kau. Kau tak boleh tanya kat sini pasal konteks dia tak sama, kata beliau. Sedangkan yang tulab yang duduk ni macam, elah, soalan macam gini pun tak boleh jawab. You know, something like that. Bisikan dalam hati. Nah, na'udzubillahi min zalim. Nah. Jadi Umar bin Khattab berkhutbah di atas mimbarnya Rasul, tiba-tiba beliau berteriak. Okay, Umar tengah dekat Madinah ni. Dekat Madinah, tengah berkhutbah. Tiba-tiba beliau pause and then tak semena-mena. Okay, beliau radhiyallahu anhu pakai, wahai Sariyah, pergi ke arah gunung. Wahai Sariyah, pergi ke arah gunung. Orang-orang yang dekat Madinah ni pun pelik. Apa Umar bin Khattab tiba-tiba pekik-pekik, ya Sariyah, ya Sariyah. Okey, wahai Sariyah. Sariyah ni nama sahabat. Ya Sariyah, naik ke atas gunung. Ya Sariyah, naik ke atas gunung. Perkataannya tersebut diarahkan kepada ketua perang yang bernama Sariyah, yang ketika itu sedang berperang di tempat lain. Ternyata Sariyah mendengar suara tersebut dan membawa pasukan untuk lari ke gunung. Kerana tindakannya tersebut, Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin dan menimpakan kekalahan kepada kaum musyrikin. Kemudian Sariyah kembali ke kota Madinah. Dah habis perang ni, jauh ni balik kota Madinah. Dan dia menceritakan kepada Umar radhiyallahu an dan para sahabat tentang suara Umar yang telah dia
dengar. Nah, jadi Umar tertiba dia dapat firasat untuk mengatakan ya Saria naik gunung. Si Saria pula dekat tempat lain non jauh di sana mendengar suaranya Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk naik ke gunung dan kemudian berakibatkan dengan kemenangan bagi pihak kaum muslimin pada ketika itu. Ini adalah di antara karamah juga. Kemudian Ala Ibn al-Hadrami telah berdoa, wahai Zat yang maha mengetahui, wahai Zat yang maha bijaksana, wahai Zat yang maha tinggi, wahai Zat yang maha agung. Okay, kalau kita tengok Zat yang maha mengetahui, ya Alim. Okay? Kemudian ya Hakim. Kemudian ya Ali. Kemudian ya Azim. Ini yang disebutlah. Maha mengetahui, maha bijaksana, maha tinggi, maha agung. Lalu doanya dikabulkan hingga dia turun ke lautan mengharungi dengan membawa pasukannya, namun pelana kuda mereka tetap kering, tidak basah. Ini apa pula ni? Okey, Ala Al-Hadrami ni adalah seorang sahabat daripada Yaman, hence the name Hadrami. Dia telah dijadikan amir untuk kota Bahrain dari zaman Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam. Dia ditugaskan untuk jadi amir kota Bahrain. Kemudian zaman Abu Bakar pun, Abu Bakar tetapkan dia untuk jadi ketua Bahrain. Dia hidup juga sampai zaman Umar, hidup juga zaman Uthman dan hidup juga zaman Ali dan seterusnya. Jadi nak dijadikan cerita, bila Nabi SAW meninggal, kan ramai berlaku pemurtadan. Orang-orang keluar dari agama. Okay? Sebab tu ada kita ulul murtadin pada ketika itu, iaitu perang memerangi orang-orang yang murtad. Ala Al-Hadrami ni, he was leading an army from Bahrain untuk perang terhadap orang-orang murtadin di daerah sana. Dan mereka terhalangkan oleh, ada yang sebut lautan, ada yang sebut sungai. Kira tak boleh nak lalu kerana ada halangan berupa perairan. Maka dia pun berdoa, ya Alim, ya Hakim, ya Ali, ya Azim, minta doa pada Allah. Dan benda ni disaksikan bukan oleh sembarang orang tau. Siapa yang ada ketika itu dan dia meriwayatkan benda ni. Anda kalau sebut mesti semua boleh nak terima dan boleh nak digest lah. Di antara yang hadir ketika itu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. So Abu Hurairah yang meriwayatkan si Ala Al-Hadrami, when he was leading the battalion, what happened? Mereka, okay, Ana tak nak make it sound so like mystical or out of the world or anything. Tapi ini adalah kisah nyata yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sendiri. Mereka berjalan di atas air. Okay, mereka pasukan tu berjalan di atas air. Kuda tak basah, unta tak basah, kaki tak basah, semua tak basah. Jalan. Ini pasal memang kita masuk cerita dalam karamah. Dan ni karamahnya para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Okay, so again, orang yang wali Allah, do they go around telling people aku wali Allah? Tak. Okay, ciri-ciri wali Allah ialah orang yang tak cerita yang dia wali Allah, tapi it was observed and witnessed by others just like that. Okay, dia orang tak buat self-claim atau seterusnya. So Abu Hurairah yang menukilkan bahawa Ala Al-Hadrami, okay, ketika mengetuai pasukan ini, mereka berjalan di atas air ridwanullahi alaihim jami'an. Hasan Al-Basri pernah berdoa untuk seorang lelaki yang pernah menyakitinya. Lalu seketika lelaki tersebut tersungkur dan meninggal. Dia jatuh terus meninggal. Pasal Hasan Al-Basri yad'u alaih. Jadi bahasa Arab ni dia punya fa'il dia sama. Da'a, yad'u, dia ada dua. Satu li, satu ala. So da'a yad'u li dengan da'a yad'u ala. Kalau da'a yad'u li, doa yang baik. Kalau ala, doa yang tak baik. Jadi Hasan Al-Basri ni doa ala. Dia doakan untuk orang ni yang menyakiti dia, maka orang tu pun jatuh dan
tersungkur dan meninggal. Ada seorang lelaki yang berasal dari daerah An-Nakhai yang keledainya mati. Ini cerita lain pula, karamah seorang lelaki dari daerah An-Nakhai yang keledainya mati di tengah-tengah perjalanannya. Lalu dia berwudu, salat 2 rakaat dan diteruskan dengan berdoa kepada Allah, keledai tadi hidup kembali dan dapat membawa barang-barangnya. Jadi tengah travel nak pergi KL tadi, tengah jalan keledai mati. So dia ambil wudu, dia salat, doa pada Allah, keledainya hidup balik dan melanjutkan perjalanan. Masih banyak lagi karamah-karamah lain sehingga tidak dapat dihitung banyaknya, serta masih banyak lagi yang disaksikan oleh ribuan orang, bahkan oleh jutaan orang yang telah dinukilkan di dalam buku-buku para ulama dan ahli sejarawan. Wallahu a'lam. Okey, itu adalah wali Allah dan karamah-karamah mereka. Nah, okey. Pada pertemuan akan datang kita akan masuk dalam waliyu syaitan pula. Nah, okey, waliyu syaitan. Allah al-musta'an. Nah, moga kita termasuk dalam golongan wali Allah dan bukan wali syaitan. So the holy war is real. Okay? The holy war is real. The struggle is real. The challenge is real. Okay, there's Allah yang mengajak kepada kebaikan and there's syaitan yang mengajak kepada keburukan. Itu kita tak boleh nafikan. Okay, syaitan ni dia nak akan membawa manusia keluar daripada jalan yang lurus. Dan kita tak boleh lalai, alpa atau nafikan atau deny. Tak. Dia wujud dan dia bawa kita buat benda tak elok, tak baik. So kita kena iktiraf, kena knowledge dan kita berperang dengan dia. Nah. Okey, syaitan, dan janganlah kita jadi wali syaitan. Nah. Hadza ma aqulu lakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.